kita bertemu kembali. Bagaimana kita hendak membina integriti dalam koperasi? Ini persoalan yang paling penting. Integriti dalam koperasi pada saya boleh diperkasakan melalui pelaksanaan perkara-perkara berikut. Yang pertamanya, mendukung prinsip dan jati diri koperasi. Yang keduanya, mengadakan pemimpin ataupun pengurusan yang profesional. Yang ketiganya, mengamalkan budaya ambil berat ataupun kritis. Yang keempat, mengadakan sistem dan prosedur kerja yang baik. Yang kelima, struktur organisasi yang jelas. Dan yang keenam, pematuhan kepada undang-undang. Cuba kita tinjau bagaimanakah kita nak membina integriti dalam koperasi melalui prinsip dan jati diri koperasi. Yang pertamanya, kita boleh laksanakan melalui mengadakan program-program pendidikan kepada anggota supaya anggota dapat berperanan menyumbang kepada kemajuan koperasi, menyumbang kepada merancang perjalanan koperasi dan juga mengawal perjalanan koperasi. Sekiranya anggota-anggota didedahkan dengan ilmu-ilmu pentadbiran koperasi, dengan ilmu-ilmu akaun ataupun kewangan koperasi dan perundangan koperasi, maka mereka dapat mengambil bahagian yang lebih aktif di dalam koperasi. Dan ini tentunya akan menyumbang kepada kejayaan koperasi dalam jangka panjang. Yang keduanya, mengamalkan prinsip kawalan secara demokratik melalui mesyuarat agung dan mesyuarat-mesyuarat lembaga, di mana melalui mesyuarat agung, pemilihan anggota lembaga dibuat dan anggota-anggota perlu memilih anggota lembaga yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Berhubung dengan perkara ini, Rasulullah SAW ada dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, sekiranya kita melantik seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah padanya. Jadi hadis tersebut merujuk kepada pentingnya kita memilih anggota lembaga yang mempunyai kekuatan akhlak, di mana ianya merupakan perkara-perkara utama yang akan menjayakan koperasi. Yang ketiganya, koperasi menjalankan perniagaan untuk meningkatkan hidup anggota dan bukannya membebankan anggota. Sebagai contoh, pinjaman kepada anggota hendaklah dikenakan dengan kadar faedah yang cukup kompetitif ataupun yang tidak membebankan anggota. Dan koperasi hendaklah diurus mengikut prinsip-prinsip koperasi, dan sekiranya koperasi memiliki wang lebihan, hendaklah dikongsi bersama dengan anggota-anggota dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk pulangan-pulangan yang lain seperti kebajikan kepada anggota, khairat kematian dan sebagainya. Ini menunjukkan sekiranya koperasi diurus dengan baik dengan mengikuti prinsip-prinsip dan jati diri koperasi, maka integriti dalam koperasi akan dapat dibina. Kemudian, bagaimanakah kita nak membina integriti dalam koperasi melalui pemimpin dan pengurusan yang profesional? Anggota lembaga sebagai individu yang dilantik oleh ahli-ahli dalam mesyuarat agung untuk menguruskan perjalanan koperasi, hendaklah mengawasi perniagaan dan harta koperasi serta memastikan pentadbiran dan pengurusan koperasi yang sepenuhnya. Ini termasuklah pentadbiran perniagaan mengikut arahan-arahan mesyuarat agung tahunan koperasi, mengikut aturan-aturan aktiviti koperasi dan mengikut ketetapan undang-undang kecil koperasi. Anggota lembaga juga perlu mengadakan mesyuarat lembaga mengikut ketetapan yang ditetapkan di dalam undang-undang kecil koperasi. Mesyuarat lembaga adalah satu forum yang penting di mana ianya adalah merupakan satu authority untuk anggota lembaga membuat perbelanjaan sebagaimana yang dimaktubkan di dalam undang-undang kecil koperasi. Dan melalui mesyuarat lembaga ini, lembaga dapat mengadakan perancangan-perancangan dan juga dapat memantau prestasi aktiviti-aktiviti dan projek-projek koperasi. Selain pada itu, dapat memastikan perniagaan koperasi diuruskan dengan cekap. Seterusnya, membina nilai korporat dan etika kerja yang baik. Anggota lembaga sewajarnya bekerjasama, mengadakan kerja secara berpasokan, berinovasi, kompeten, profesionalisme dan sistem penyampaian kepada anggota yang baik. Anggota lembaga koperasi juga perlu mewujudkan tenaga kerja yang kompeten di dalam koperasi, iaitu dengan melantik kaki tangan yang berkelayakan
dan profesional bagi menguruskan perjalanan koperasi. Ini bagi membolehkan koperasi-koperasi dapat diuruskan dengan cekap. Dan pada masa yang sama, lembaga hendaklah mengadakan program latihan dan penilaian yang berkesan kepada kaki tangan. Dan dari segi sudut ini, anggota lembaga adalah merupakan tenaga penggerak kepada perjalanan koperasi, manakala kaki tangan koperasi adalah merupakan tenaga yang menguruskan operasi harian koperasi. Satu lagi perkara yang boleh menjadi faktor membina integritas dalam koperasi ialah budaya mengambil berat, iaitu anggota lembaga JKAD, iaitu Jawatan Kuasa Audit Dalaman, dan anggota-anggota koperasi hendaklah mengawasi dan mengambil berat perjalanan koperasi. Konsep anggota sebagai pemilik dan pelanggan. Dan elakkan sikap tidak ambil peduli ataupun tidak bertanggungjawab. Dan terdapat juga amalan-amalan yang negatif, iaitu amalan angguk atau amalan malu alah untuk menegur sesuatu perkara yang salah di sisi undang-undang atau perkara-perkara salah laku di dalam koperasi. Mengikuti perkembangan dan prestasi koperasi dan melaporkan atau libatkan anggota melalui laman web, bulletin atau lain-lain perkara. Dan yang paling penting, anggota lembaga hendaklah menegur atau membuat laporan apabila melihat sesuatu kesalahan dilakukan oleh anggota lembaga, CEO atau kaki tangan koperasi. Membina integriti dalam koperasi boleh dilaksanakan dengan adanya sistem dan prosedur kerja yang baik, iaitu dengan menyediakan Standard Operating Procedure atau SOP dalam pengurusan keuangan dan perniagaan koperasi. Contohnya, koperasi perlu mengadakan garis panduan keuangan, garis panduan pelaburan, garis panduan pembelian harta tak alih, dan juga aturan-aturan aktiviti pinjaman ataupun aturan-aturan perniagaan koperasi. Dengan adanya garis panduan dan aturan-aturan ini, maka setiap perniagaan koperasi akan dapat dilaksanakan mengikut perkara yang telah ditetapkan dan budi bicara lembaga dapat dielakkan. Dan ini tentunya akan menjauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik daripada berlaku dalam koperasi. Satu perkara lagi yang dapat meningkatkan integriti dalam koperasi ialah membangunkan sistem kawalan dalaman yang berkesan ke atas keuangan, pengurusan, ICT dan perniagaan. Pertamanya dengan mengadakan separation of duties. Sebagai contoh, pembahagian tugas. Contohnya, anggota kaki tangan yang menguruskan akaun hendaklah berbeza dengan kaki tangan yang menyediakan cek dan sebagainya. Memastikan jawatan kuasa audit dalaman berfungsi dengan berkesan. Mengadakan pemeriksaan mengikut lat-lat yang ditetapkan. Mengadakan sistem pengurusan maklumat yang mencukupi. Ini penting kerana anggota lembaga perlu membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan perniagaan koperasi. Ketiadaan maklumat yang lengkap akan menjejaskan proses membuat keputusan dan mungkin koperasi akan membuat keputusan yang tidak tepat dan merugikan koperasi. Mengadakan dasar pengurusan risiko, iaitu mengenal pasti risiko-risiko yang ada di dalam aktiviti koperasi, mengawalnya dan memantau bagi memastikan setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh koperasi beroleh kejayaan. Kita berjumpa selepas ini.